Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. So ini adalah video pembelajaran kita untuk tajuk trendline. Okay, so sebenarnya trendline ni dia digabungkan sekali dengan orang kata market structure dan sebagainya, tetapi untuk market structure ni terlalu mendalam, terlalu banyak sangat. So saya akan pecahkan lah. Trendline ni saya asingkan. Mungkin hari ni punya pembelajaran mungkin masih sukar nak faham lagi sebab saya terpaksa pecahkan besar, dia punya tajuk tu lama sangat nanti. So trendline ni, untuk trendline saja dia agak basic dan agak simple lah kalau tak termasuk dengan market structure. So hari ni, so ini adalah trendline punya, kalau siapa nak tengok dia punya apa definition dia, what is trendline, okay, apa trendline ni buat, apa semua, boleh pergi dekat Investopedia ataupun dekat babypips.com. okay. So ini dia untuk forex lah, tapi untuk semua market pun boleh guna, dia sama je mana-mana pun. okay. So kita go to charts. okay, BTC USD. So saya menggunakan chart BTC USD. okay, so macam trendline ni, apa itu trendline? Trendline ni adalah menunjukkan sesuatu trend lah, trend market, sama ada dia tengah menaik ataupun dia tengah sideways ataupun dia tengah menurun, okay, ataupun downtrend lah orang panggil. okay, dan trendline ni juga bukan sekadar untuk cari trend, kita boleh juga guna untuk cari pattern dan sebagainya, tapi itu nanti kemudian lah saya akan ajar. okay, so untuk trendline ni selalunya akan digunakan di time frame yang besar, sebab trendline ni digunakan untuk mencari arah. Jadi untuk mencari arah kita perlu guna time frame yang lebih besar. Untuk time frame yang kecil, macam sebelum ni saya dah cakap, time frame yang kecil kita guna untuk cari entry, okay, untuk kita cari harga yang sesuai untuk kita masuk order kita. Tapi untuk time frame, untuk cari arah, kita perlu cari pada time frame yang lebih besar. okay, so untuk trendline kita basic je, dia sangat simple, adalah penggunaan line trendline ni. okay, dekat sini ada, sebelum ni saya ada beritahu yang masa cara penggunaan tools kan di Binance ataupun di TradingView. okay, kita ada trendline, gunakan trendline ni, klik. okay, so apa untuk cari trendline adalah kita menggunakan candlestick, sama ada paling bawah low. okay, so ini adalah low, ini adalah low. okay, setiap dalam market ni dia akan ada satu cycle, minor cycle lah. okay, cycle ni sebenarnya kalau nak ikutkan cycle ni adalah something yang really big sebenarnya, tapi kalau nak bagi mudah faham, setiap kenaikan dia mesti ada penurunan, jadi itu adalah bagi saya adalah minor cycle lah. okay, contohnya macam ni, dari kenaikan, okay, sampai sini dia buat penurunan sedikit, okay, dia buat correction ataupun orang panggil retracement. okay, retracement ke correction, okay, bagi saya the same thing. okay, so dia naik and then dia buat higher high, okay, and then dia turun balik, dia buat low. okay, so ini adalah higher high ataupun ini okay, kita buat basic dulu. so ni dia panggil high, okay, high, dan ini dipanggil low. okay, ini dipanggil low, right, high dan low. Apabila sesuatu market itu membuat kenaikan lebih tinggi daripada high sebelumnya, itu dia akan menjadi high yang terkini akan menjadi sebagai, dipanggil sebagai higher high. okay, higher high ataupun short form dia orang panggil, akronim dia orang panggil HH. okay, orang tulis HH. okay, dan low yang lebih tinggi akan dipanggil sebagai higher low, HL. okay, higher low. okay, so ini adalah basic yang kena tahulah. okay, pergerakan market. okay, untuk kita buat trendline nanti kita perlu tahu benda ni. okay, sama juga bila dia buat kenaikan yang lebih tinggi daripada high sebelum ni, itu bermaksud dipanggil higher high. okay, dan sini dipanggil higher low. okay, ni pun sama, higher high, higher low. okay, saya tandakan senang nampak, higher high, higher low, okay, dan sini higher high.
Okey, dekat kita boleh nampak dia terus membuat kenaikan. Okey, tetapi bila dia dah sampai puncak tertinggi sini, kita tengok selepas ini apa berlaku. Dia tidak lagi membuat higher low. Kita boleh nampak low ini lebih rendah daripada ni. Nampak tak? Okey, dia membuat penurunan yang lebih rendah. Dia buat low lebih rendah daripada low yang sebelum ni. Okey, so ini bermaksud dia bukan lagi higher low, dia dipanggil sebagai LL, lower low. Okey, lower low. So ini adalah tanda di mana dia akan buat kejatuhan selepas tu. Walaupun dia naik macam ni. Okey, contoh kita market sekarang berada dekat sini. Okey, market berada dekat sini sekarang. And then kita tahu, oh dia dah buat kejatuhan. Kalau dekat sini lebih rendah daripada low sebelumnya, kita dah tahu dah. Itu bermaksud adalah tanda-tanda awal penurunan. Walaupun selepas tu dia membuat kenaikan, dia mesti akan jatuh balik sebab dia dah mula buat penurunan kat sini, dekat sini. Dia dah buat lower low lebih daripada sini. Okey, dia dah buat lower low. So itu adalah salah satu tanda yang dia akan menunjukkan kejatuhan. Okey, tapi kita perlu tahu poin-poin ni supaya kita boleh buat gariskan nanti dia punya trend line tu. Alright, so kita dekat sini kita dah mula buat lower low. Okay, so saya harap kita perlu faham dia punya puncak tertinggi dan puncak terendah. Okey, ini yang kita panggil sebagai higher high dengan higher low, ataupun lower high ataupun lower low. Okey, dekat sini kita dah mula buat penurunan, dia lebih rendah, dia punya high lebih rendah daripada high sebelumnya, bermaksud dia menjadi sebagai lower high, LH. Okey, simple, sangat simple. Okey, so untuk kita tarik trend line macam mana? Okey, untuk dalam keadaan menaik macam ni, dalam trend yang sedang menaik, kita akan garis daripada bawah. Okey, kita akan garis sambungkan garisan itu pada low. Okey, setiap ni. Contoh, kita tengok kat sini ada low dekat sini. Kita akan sambungkan kepada semua lower low yang ada. Nampak tak? Okey. Okey, betul dah. Delete. Okey, so kita boleh tengok, kita gabungkan ke semua lower low yang ada. Okey, nampak kat sini ada high low, high low, high low, high low. Ni untuk dalam keadaan yang menaik. Kalau untuk keadaan yang menurun, kita akan letakkan di bahagian atas. Sekejap, sama mana nak cari contoh ni. Dekat sini tak berapa cantik nak buat contoh, tapi tak apalah, saya tunjuk dulu yang mudah. Okey, contoh ini kalau keadaan sedang downtrend, kita akan letak garisannya di bahagian atas, bahagian high dia. Kita akan gabungkan bahagian high, kita akan sambungkan point-point bahagian high. Okey, so apa function trendline ni? Trendline ni adalah menunjukkan selalunya orang bukan nak tengok dia punya trend ni sangat sebenarnya. So, okay, satunya dia orang guna untuk sebagai petanda untuk entry pun boleh. Contoh, bila dia buat kenaikan macam ni, dia dah touch kat sini, itu bermaksud market akan teruskan kenaikan sebab dia dah buat higher high dan juga higher low. So orang tahu sekarang market berada daripada uptrend. Okey, itu tanda-tanda yang dia uptrend. Dia perlu buat higher high dan higher low, itu baru dipanggil uptrend. Okey, itu baru dipanggil uptrend. Okey, so selepas ada wave ni, orang akan panggil ni wave. Buat sini macam ni, dia buat macam ni. Okey, apabila ada higher high dan higher low, itu bermaksud market akan berada dalam keadaan uptrend. So orang akan mula cari point dekat garisan terdekat selepas itu untuk point of entry. Caranya adalah dia tunggu naik dan dia tunggu retrace. Bila dia retrace di bahagian berdekatan dengan line ni, itu bermaksud adalah entry yang cantik. Sebab kena faham macam mana sebelum semasa, contoh masa kat sini. Okey, dia nampak dekat sini ada higher low, higher high. Okey, dia lebih tinggi daripada sebelum ni. Jadi semasa market dekat sini, diorang dah tahu yang sekarang market keseluruhan ni berada dalam keadaan uptrend. Okey,
So apa yang diorang buat adalah diorang akan tunggu market, diorang akan buat line. First diorang akan buat line untuk 2 point, sebab untuk kita gariskan trend line kita perlu ada at least 2 line untuk kita gabungkan. Okay, so kita dah, sekarang ni dia dah ada line ni dan line ni. Jadi apa dia akan buat adalah dia akan tunggu market untuk jatuh kepada line ni dulu. Okay, sekarang kita tengok dia naik, kemudian dia turun. Dia turun dan dia pergi ke line ni semula. Dan dekat sini lah diorang akan cari entry untuk diorang punya market lah, diorang punya order lah. Kemudian market akan terus kenaikan. Okay, so itu salah satu contoh lah untuk guna entry. Tetapi untuk gunakan trend line untuk cari entry sangat-sangat lama, sebab trend line ni kita guna dekat time frame yang besar. Jadi untuk cari entry dia tu memerlukan masa yang agak lama, dan orang kata susah lah, orang kata nak buat profit untuk short term dan sebagainya. So sebab itulah orang akan gunakan technical analysis, digabungkan dengan bermacam-macam jenis technical analysis. Okay, so trend line ni selalunya orang akan cari arah market saja, dan juga orang akan cari untuk cari orang panggil swing. Okay, itu nanti kita akan masuk dalam bab structure. Itu masuk dalam swing, untuk cari swing. Okay, okay, so swing tu saya bagi tahu sikit lah, senang saya nak tunjuk terus. Okay, so swing, apa itu swing? Swing adalah ini adalah swing. Dia naik atas, dia swing. Okay, dia ibarat macam dia naik, dia swing sini pula, lepas tu dia swing ke atas lagi, dia swing. Tu yang panggil swing tu. So itu ada panggil sebagai swing. Dan apa yang digunakan pada trend line ini adalah apabila dia break trend line. Okay, salah satu lagi dia nak tengok bahawa market sudah memulakan penurunan daripada uptrend ke downtrend. Dia nak menunjukkan pertukaran arah adalah apabila market dia buat breakout pada trend line ni. Okay, dia buat breakout dekat trend line ni, itu dah menunjukkan tanda-tanda yang dia akan membuat kejatuhan. Okay, so this is semua yang saya beritahu ni adalah apply yang sama juga untuk downtrend pun sama, cuma dia terbalik. Okay, sekejap, boleh tunjuk dekat sini. Not sure lah, sini tak boleh tunjuk kot. Okay, so untuk downtrend pun sama juga, dia apply benda yang sama, cuma bezanya dia terbalik lah. Kalau higher high untuk menunjukkan dia penurunan, dia perlu ada lower high, dia perlu ada lower low. Okay, LL LH. Okay, contoh dekat sini lower high, dekat sini dia jadi lower high lagi kat sini. So lower low yang seterusnya adalah dekat bawah ni. Okay, sebab tu dekat sini macam market sekarang kita tak boleh nak tahu lagi, sebab dia masih belum buat lower low lagi, dia masih berada dalam kawasan yang sama lagi. So kita tak tahu dia nak pergi bearish ke, dia nak pergi atas ke, kita tak tahu lagi. So that's why kita kena tunggu dia break structure. Okay, sama ada bawah ni ataupun ke atas ni. Kalau dia break ke atas, dia akan buat lower higher high. Okay, sebab sini high yang sebelumnya, kemudian dia buat high yang lebih tinggi. Okay, atau kalau dia break di bawah line level ni, dia akan buat lower low. Itu bermaksud dia nak pergi downtrend. Okay, so sama je. So untuk trend line itu saja, sebab ini pun saya dah termasuk sikit bab structure tadi, tapi saya tak nak panjang-panjang sangat. So ini ini adalah basic lah bagi trend line. So apa yang kena tahu dalam trend line adalah puncak tertinggi dan puncak terendah. Okay, sama ada dalam keadaan uptrend dipanggil apa, puncak tertinggi dan puncak terendah dia. Okay, kalau untuk uptrend, puncak tertinggi dipanggil higher high dan puncak terendah dipanggil sebagai higher low untuk menunjukkan dia uptrend. Okay, kalau dia punya puncak terendah ni lebih rendah daripada orang kata dia punya low ni lebih rendah daripada low sebelum ni, itu bukan dipanggil uptrend. Itu tak dipanggil uptrend. Contoh, dia naik ke sini, dia buat higher high, tapi dia punya low ni jatuh lebih rendah daripada lower low, so itu bukan uptrend. Okay, contoh dia pergi daripada sini, dia buat higher high lebih tinggi daripada sini, kemudian daripada sini dia terus jatuh kat sini, dia buat pula low kat sini lebih rendah daripada low sebelum ni, so ini jadi lower low. So ini bukan dipanggil uptrend. Uptrend dipanggil macam ni.
Ini uptrend, dia keep doing higher low dan higher high, so itu uptrend. Okay, so itu salah satulah fungsi dia adalah untuk melihat trend keseluruhan dan untuk melihat berapa break of structure di mana pertukaran arah berlaku, okay, daripada uptrend ke downtrend ataupun daripada downtrend ke uptrend. Okay, so buat masa sekarang itu saja. Oh ya, lagi satu saya nak ingatkan semula yang trendline ni lebih sesuai digunakan untuk time frame yang lebih besar, untuk mencari arah di time frame daily ataupun weekly. Okay, ini lebih sesuai digunakan di time frame yang lebih besar. Okay, time frame kecil tak sesuai nak guna. Okay, so itu saja. Terima kasih.